Salam Malaysia Madani yang berusaha lecturer kita Encik Wan Yusuf Rizal bin Wan Yusuf, rakan-rakan seperjuangan saya Siti Huzaimah Haji Ibrahim, nombor matrik 290779 daripada kumpulan I Kuching. Baiklah, kita akan beralih kepada pengenalan definisi konsep aset. Saya ingin menerangkan tentang definisi konsep aset. Aset secara amnya ialah apa-apa yang berguna atau bernilai. Ianya juga boleh diklasifikasikan seperti harta benda yang dimiliki atau di bawah kawalan kerajaan yang dibeli atau disewa dengan wang yang diterima daripada kerajaan, sama ada melalui sumbangan, hadiah atau diperolehi melalui proses undang-undang. Seterusnya, kita beralih kepada pengurusan aset. Menurut Perkeliling Perbendaharaan Malaysia menggunakan istilah pengurusan aset untuk merujuk kepada rangka kerja sistematik yang digunakan bagi menjaga, mengawal, memelihara, mengendalikan dan menyelenggara harta fizikal yang mempunyai nilai dan diperolehi, sama ada untuk digunakan secara segera ataupun digunakan pada masa hadapan. Pengurusan aset ini juga terdiri daripada pelbagai bidang, kaedah, prosedur dan tindakan, termasuklah pengurusan permintaan, pengurusan fasiliti, pengurusan risiko, penilaian ekonomi dan pengurusan nilai. Antara ciri-ciri menjadikan pengurusan aset berkesan adalah dengan mengoptimumkan kemungkinan perkhidmatan yang boleh ditawarkan oleh aset dengan memastikan aset digunakan dengan sewajarnya dan diselenggara. Yang kedua, menurunkan permintaan untuk aset baru dan menjimatkan wang dengan teknik pengurusan permintaan dan penyampaian perkhidmatan yang berbeza berdasarkan pendekatan bukan aset. Yang ketiga, meningkatkan pulangan melalui penilaian ekonomi yang mengambil kira kos, kitaran hayat, pengurusan kedua-dua nilai dan risiko. Yang keempat, mengurangkan pembentukan aset yang tidak diperlukan dengan memberitahu kos operasi aset yang tinggi akan menjejaskan agensi. Dan yang terakhir, mengutamakan membuat keputusan yang tepat dan menjelaskan siapa yang bertanggungjawab dan dalam menyediakan laporan tentang prestasi. Akhir sekali, saya beralih kepada struktur jenis-jenis aset awam. Struktur jenis aset awam terbahagi kepada dua jenis aset, iaitu aset alih dan aset tak alih. Aset alih bermaksud aset yang boleh dipindahkan atau ditukar dari satu tempat ke tempat lain. Aset alih juga terdiri daripada dua kategori, iaitu harta benda dan inventory. Contoh aset alih ialah seperti kenderaan, penyaman udara mudah alih, mesin, barang stor dan seperti bekalan pejabat. Manakala aset tak alih adalah aset yang tidak boleh dipindahkan seperti tanah, bangunan dan infrastruktur. Okey, itu saja daripada saya dan saya akan serahkan kepada rakan saya Muhammad Rizman bin Bujang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Muhammad Rizman bin Bujang. Saya akan membentangkan isu-isu berkaitan pengurusan aset. Isu pengurusan aset boleh dikaitkan dalam pelbagai bidang dan situasi. Berikut adalah beberapa perkara biasa yang timbul berkaitan dengan pengurusan aset. Penerimaan. Pelantikan pegawai yang bertanggungjawab bagi mengesan dan menerima aset yang diperoleh dikenal sebagai pegawai penerima. Kepakaran pegawai dalam bidang tertentu dirujuk sebagai pegawai yang bertauliah. Pegawai ini perlu memastikan aset memenuhi spesifikasi, mengenal pasti sebenar jumlah dan kualiti seperti yang diminta, dan mengenal pasti aset yang dihantar dalam keadaan selamat. Syarat-syarat yang diperlukan bagi memastikan aset selamat adalah dengan memeriksa secara teknikal dan mengikut prosedur yang ditetapkan. Aset mesti didaftarkan bagi tujuan mendapat maklumat yang lengkap, tepat dan terkini, memudahkan pengawasan, membenarkan pengetahuan tentang aset, pelupusan, penggantian serta penyelenggaraan aset. Masa yang ditetapkan bagi membuat pendaftaran aset adalah dalam tempoh 2 minggu. Selain itu juga ada beberapa dokumen yang perlu diisi sebelum aset didaftarkan. Proses merekod aset mestilah dengan mengisi borang-borang tertentu dengan lengkap dan tepat bagi memudahkan proses dan mengesan aset. Penyelenggaraan juga mesti dilakukan dengan mengikut jadual yang telah ditetapkan bagi memastikan aset diperiksa, baik pulih dan sebagainya. Pelupusan aset boleh dibuat sekiranya aset tersebut melibatkan kos penyelenggaraan yang tinggi atau mahal, usang, rosak, tamat tempoh, tiada alat ganti, melebihi dari keperluan dan lain-lain. Tempoh pelupusan mestilah dibuat dalam tempoh masa yang ditetapkan dan sekiranya melanjutkan tempoh pelupusan,
mestilah mengemukakan surat sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum tarikh tamat tempoh sebenar. Faktor-faktor yang menyumbang kepada kehilangan, kerosakan dan masalah lain dalam pengurusan aset. Pemeriksaan aset berkala selalunya akan dijalankan sekurang-kurangnya 3 penggal setahun atau mengikut syarat yang ditetapkan oleh sesebuah ketua organisasi. Antara faktor yang menyumbang kepada kehilangan, kerosakan atau masalah lain adalah aset alih dan harta modal bernilai rendah yang tidak didaftarkan dengan lengkap dalam tempoh 2 minggu dari tarikh pengesahan penerimaannya. Aset yang bernilai rendah tidak didaftarkan secara terus apabila menerimanya pada hari pertama. Seterusnya, pengakuan sebagai pengurus aset yang baru. Pengurus aset akan memaklumkan dirinya adalah seorang pengurus yang baru dan tidak tahu tentang kehilangan sesebuah aset tersebut serta tidak melalui proses serah menyerah dan terima tugas mengikut prosedur yang betul. Seterusnya adalah peralihan aset ke tempat yang tidak sepatutnya. Peralihan aset ke tempat atau unit yang lain di dalam jabatan yang sama atau sesebuah aset tersebut telah dibawa keluar dari pejabat tanpa mengisi borang pergerakan aset alih QPA 9 serta tidak memaklumkan kepada sesiapa, mengambil kira contoh sebagai komputer riba ataupun kerusi pejabat. Seterusnya, faktor penggunaan kurang cermat. Hal ini membawa kepada faktor kerosakan aset harta kerajaan dari segi cara penggunaan yang kurang cermat, penggunaan yang kerap tanpa diservis atau kerosakan dalaman yang tiada alat ganti yang menyebabkan aset tersebut terabai dalam keadaan rosak. Seterusnya adalah tiada tanda pelekat pendaftaran. Tanda pelekat pendaftaran tidak melekat dengan rapi dan mudah tertanggal juga menjadi punca kepada kehilangan tanda pelekat. Di samping itu, tanda pelekat yang kabur turut boleh menyebabkan pihak yang tidak bertanggungjawab untuk membukanya. Seterusnya, tiada sijil beranak aset. Begitu juga dengan permasalahan lain seperti ketiadaan sijil beranak aset. Segala jenis dokumentasi aset sepatutnya hendaklah disimpan di satu fail khas di dalam penyimpanan seorang pengurus aset. Setiap aset yang berdaftar hendaklah mempunyai aset yang mencukupi sebelum didaftarkan sekali lagi di dalam sistem pengurusan aset kerajaan mengikut organisasi masing-masing. Dan akhir sekali, faktor yang jelas menyumbang kepada permasalahan aset di sesebuah organisasi adalah aset yang telah lusuh dan tiada permohonan bagi pelepasan aset tersebut. Sekian. Terima kasih. Baik, saya Joshua Amir anak Sibat nombor matrik 290743 akan berkongsi mengenai implikasi daripada pengurusan aset yang lemah kepada ke atas kewangan atau bajet sesebuah organisasi. Jadi beberapa yang kita kena pasti, antaranya pertama, kerosakan dan kehilangan aset. Biasanya kerosakan ini melibatkan kerosakan fizikal, kecurian ataupun kehilangan hasil daripada tiada rekod yang berstruktur. Contoh, kita lakukan pameran rasmi kerajaan, kita perlukan aset meja, kerusi, lampu sorot, rak televisyen contohnya. Bila perkara ini tidak diuruskan dengan baik, ia mudah patah, tidak ada orang jaga, hilang ataupun dicuri oleh individu tidak bertanggungjawab. Ini akan merugikan sesebuah organisasi dan memberi tekanan perbelanjaan yang lebih. Dan keduanya adalah kos pembaikan dan penggantian yang tidak ekonomi. Kos yang tidak dirancang dengan baik dan akan menyumbang kepada pembaziran lah. Contohnya dalam isu kita nak buat penyelenggaraan kenderaan jabatan, berlaku kerosakan. Tapi kita akan bersandarkan bila sesebuah jabatan itu tidak ada panel, jadi dia bersandarkan e-perolehan. Mempelawa pembekal ataupun penyedia perkhidmatan itu yang menawarkan harga paling rendah, kita akan pergi bengkel itu. Tapi bila tidak ada kepakaran, contoh kita nak selenggara enjin, nanti dia melibatkan isu-isu kos lain. Ini menyebabkan kos pembaikan yang tidak ekonomi lah sebab dia tidak ada kepakaran di bahagian-bahagian tertentu. Okey, dan ketiganya mengenai penurunan produktiviti. Biasanya bila masalah berulang, penurunan aktiviti ini menyebabkan dia terhasil daripada masalah yang berulang. Masalah berulang maksudnya kos berulang.
Jadi macam contoh dalam kita nak menerbitkan bahan-bahan rasmi kerajaan, kita perlukan mesin. Dan mesin itu tidak diselenggara, kita menunggu penyelenggaraannya adalah berdasarkan kepada penyedia perkhidmatan. Sekali lagi, birokrasi untuk kita membayar itu ada banyak proses dia. Tunggu invoice dan sebagainya. Bila rantaian nak mengeluarkan bahan terbitan rasmi kerajaan ini terputus disebabkan oleh mesin yang belum diselenggara itu, dia akan menurunkan produktiviti. Jadi produktiviti yang kita nak bagi dengan rakyat, nak edar dengan rakyat ni tak sampai lagi. Bila masa dia dah diselenggara, dah dibaik pulih, tapi tiba-tiba kerajaan bertukar polisi dan ianya tidak relevan. Pada penghujungnya, sesebuah organisasi berlaku pembaziran lah, terpaksa menanggung kos yang kali kedua, mungkin untuk cetak bahan seterusnya kan. Dan yang seterusnya, keempat adalah ketidakcekapan operasi. Kegagalan dalam kita memanfaatkan sepenuhnya aset ataupun tidak dikelola dengan cekap, ia juga menjejaskan pulangan organisasi, termasuk meningkatkan kos pengoperasian. Contohnya sekarang ni yang biasa kita tengok adalah kaunter khidmat pelanggan atau kaunter perkhidmatan kutipan cukai yang ada di dalam sektor-sektor kerajaan. Kita ada 10 kaunter tapi hanya beroperasi 2. Yang 10 ni dia memang dah ada dilengkapi dengan aset-aset tersebut. Ada komputer, ada printer, ada mesin cetak dia, tapi tidak dimanfaatkan. Hasilnya nanti kerajaan, bila rakyat dah tak bersemangat nak membayar cukai, kerajaan terpaksa melakukan pengurangan bayaran cukai lah, terpaksa membuka kaunter lebih masa ataupun bayaran separuh. Jadi perkara ini akan menjejaskanlah impak kepada hasil kutipan cukai tersebut. Okey, dan seterusnya adalah kelewatan dalam pemeliharaan sesebuah aset. Okey, bila kita lewat untuk menyelenggara sesebuah aset ataupun pengurusan aset yang lemah itu, kalau kita tengok status quo sekarang ni, harga barang dia tak turun, dia semakin naik. Contohnya peralatan keperluan fotografi, iaitu lampu kilat kamera, lensa jarak jauh dan kemas kini perisian software. Benda tu mahal setiap saban tahun. Tapi kalau kita tunggu proses pembayaran yang rumit, nak kena sedia invoice, kena jemput daripada perolehan pelawar mereka 3 yang paling atas, kita akan buat semakan semula barulah diluluskan. Jadi dia makan masa. Bila kita makan masa, maksudnya kita dah lambat nak selenggara. Diorang nak ambil gambar pun susah, nanti hasil gambar yang tidak memuaskan, berlakulah isu-isu lain. Ini hasil daripada pengurusan aset yang lemah. Okey. Dan seterusnya, yang keenam adalah penurunan nilai aset adalah perkara yang perlu diberi fokuslah dalam kita menguruskan aset-aset kerajaan ataupun aset-aset sebuah organisasi. Susut nilai sebuah aset itu kita kena ambil kira. Apabila berlakunya perkara-perkara di atas tadi, kita lambat untuk menyelenggara, dia tidak cekap dalam kita menyelenggara aset tersebut. Contoh kenderaan. Jadi nilai aset itu apabila kita nak jual balik, kata tempoh sewaan dah tamat, sesebuah organisasi diberikan hak sepenuhnya untuk menjual semula aset itu kepada orang ramai. Jadi yang menjadi pertimbangan ke atas harga sesebuah aset itu adalah kondisi kenderaan. Apabila dia tidak diservis ataupun tidak diselenggara mengikut jadual, dia kelewatan-kelewatan tertentu tersebut nanti, dia akan menjadikan susut nilai sesebuah aset itu semakin menurun dan keboleh pasaran semula aset tersebut. So mungkin orang tidak berminat untuk membeli. Jadi akan menjadi satu kerugian lah ke atas sesebuah organisasi. Dalam tempoh kita sewaan itu sudah memberikan kos yang agak tinggi, dan kalau kita masih lagi memiliki aset itu, maksudnya kita masih lagi melakukan penyelenggaraan dan sebagainya untuk menjaga, dia akan menjadi beban kewangan lah seterusnya ya. Dan seterusnya yang ketujuh adalah ketidakpatuhan dengan peraturan dan standard dalam pengurusan aset. Ini biasa kita tengok dalam laporan akhir audit sesebuah organisasi. Kalau dikenakan audit kan. Jadi bila kita tidak mematuhi peraturan ataupun standard yang telah disetkan atau yang telah dirancang, kita mungkin dikenakan tindakan. Contohnya bila sesebuah organisasi dia mengubah suai struktur bangunan dengan menambah ruangan ataupun memanjangkan ukuran,
mengubah susun letak aset tidak mengikut standard, tidak diperiksa oleh Jabatan Keselamatan, Jabatan Bomba dan Keselamatan. Jadi tidak ada kelulusan ke atas bangunan itu apabila selepas diubah suai. Kalau ada berlaku apa-apa, contoh runtuh ke ataupun struktur bangunan yang tidak kukuh, jadi ia akan menyebabkan bebanan kewangan sekali lagi lah. Dan juga keselamatan pekerja. Ini dihasil daripada ketidakpatuhan dengan peraturan dan standard dalam pengurusan aset. Yang terakhir sekali adalah pemantauan dan analisis yang kurang dalam sesebuah organisasi. Aset biasanya akan dipantau setiap setahun sekali ataupun 2 tahun berturut-turut. Lepas tu dia akan stop sekejap pada tahun, direhatkan proses pemantauan setahun, kemudian lagi 2 tahun kita akan semak semula. Bila kita lakukan perkara ini, maksudnya kita tidak dapat tahu kemaskini status terkini ke atas sesebuah aset. Lagi-lagi kalau aset jabatan yang besar, kementerian yang besar, ada banyak lagi pejabat-pejabat di daerah. Jadi di daerah-daerah itu, sebab mereka tidak ada akses kepada sistem, biasanya pegawai aset ini yang dilantik adalah pegawai aset di peringkat ibu pejabat. Dan pegawai aset itu tidak mempunyai latihan khusus, bukan orang pakar untuk membuat semakan ke atas aset, status aset dan sebagainya, suka dikemaskini. Apabila yang di daerah ini tidak ada akses kepada sistem, jadi nak tunggu daripada ibu pejabat ni turun, kita gagal untuk mengenal pasti apa masalah-masalah aset yang ada di kawasan di daerah-daerah itu, menyebabkan akan kelewatan dan sebagainya untuk kita buat pemeliharaan. Jadi hasil daripada perkara ini, inilah implikasi dia kepada sesebuah jabatan. Jika kita mempunyai pengurusan aset yang lemah, dia pasti menambahkan kos, tekanan kewangan, dan mungkin suatu hari nanti kita kena panjangkan masa untuk kita uruskan aset lah. Panjangkan masa maksudnya ambil masa kerja lebih masa lah. Contoh di daerah-daerah mungkin sehingga malam untuk mengemaskini makluman-makluman aset itu. Jadi perkara inilah yang akan menjadikan ianya sebuah beban kepada kewangan di dalam sesebuah organisasi. Ini ke-88 implikasi daripada pengurusan aset yang lemah. Seterusnya saya persilakan rakan. Selamat pagi semua, saya Mas Lia. Saya akan menerangkan bahagian penutup. Setiap jabatan harus ada strategi yang boleh memastikan kecekapan dan pengurusan aset diurus dengan baik oleh pegawai aset yang dilantik dalam jabatan. Sebagai seorang pengurus aset, perlu sentiasa meneliti dan memastikan bahawa rekod aset yang dimasukkan, yang diperbaiki, hilang atau dilupuskan perlu diambil maklum sebelum membuat catatan rekod dalam buku pengurusan aset. Pegawai juga harus memastikan bahawa kuantiti setiap aset adalah tepat mengikut rekod anggaran nilai semasa. Setiap kali aset baru dibawa masuk, pegawai perlu membuat kemaskini pendaftaran aset tersebut dan melabelkan nombor siri pendaftaran pada aset yang baru. Selain itu, tindakan pelabelan aset juga perlu dilakukan pada aset yang ada dalam jabatan untuk mengklasifikasikan kategori setiap penggunaan aset bagi memudahkan pegawai membuat kerja susun atur setiap aset. Pegawai aset juga memainkan peranan penting bagi memastikan QPA sentiasa dikemaskini mengikut masa yang telah ditetapkan oleh jabatan. Penggunaan QPA adalah untuk memastikan dan memudahkan setiap rekod aset sama ada kemasukan aset baru, kerosakan aset, penempatan aset, kehilangan aset atau pelupusan aset direkod dan dikemaskini mengikut jangka masa yang ditetapkan dalam QPA mengikut kategori tertentu. Tambahan pula, pegawai aset perlu merekod setiap pergerakan aset alih hanya adalah untuk tujuan rasmi sahaja dan bukan untuk kegunaan peribadi. Sekiranya terdapat pinjaman terhadap aset alih, maka pegawai perlu memastikan kuantiti yang aset yang dipinjam, tarikh bila aset dipinjam dan dipulangkan, sebab apa aset tersebut dipinjamkan, nama serta tanda tangan peminjam harus direkodkan dan pinjaman harus diluluskan oleh pegawai atasan. Aset alih juga harus disimpan di tempat yang selamat serta senang untuk dilihat dan dikawal oleh pegawai aset.
Bye.